Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah. Baiklah, sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Murid-murid semua apa khabar? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Ketua kelas, ada yang tak hadir ke? Tak ada. Baiklah, murid-murid dah bersedia ke untuk meneruskan pengajaran kita pada hari ini? Okey, di sini Ustazah telah sediakan sebanyak 6 keping sampul untuk murid-murid semua cabut dan buka. Lepas tu tengok apa isi yang terdapat di dalam sampul ini. Baiklah, Ustazah nak selama 6 orang volunteer untuk datang ke depan dan cabut setiap sampul yang telah Ustazah sediakan. Baiklah, di sini ada 6 keping sampul yang berwarna-warni. Ustazah nak 6 orang volunteer untuk datang ke depan dan pilih sampul setiap seorang. Okey, volunteer yang pertama, Aiman. Aiman nak pilih warna apa? Baiklah, warna kuning. Okey, kita akan cabut sampul yang berwarna kuning. Dan, okey, boleh buka. Dan tengok isi yang terdapat di dalam sampul berwarna kuning. Tada! Isi yang pertama ialah gambar. Gambar apa? Gambar televisyen. Okey, terima kasih kepada volunteer yang pertama. Seterusnya, kita ada 5 keping sampul lagi. Okey, seterusnya yang kedua. Abu. Abu nak warna biru. Okey, kita cabut warna biru pula. Kita akan tengok apa yang ada di dalam sampul berwarna biru. Okey, kita buka dan tengok gambar yang kedua. Tada! Gambar apa ni? Gambar telefon. Okey, murid-murid semua dah jelas gambar yang kedua. Okey, seterusnya pula. Ada 1, 2, ada 4 lagi keping sampul. Okey, seterusnya Aisyah nak warna apa? Okey, warna biru, warna pink ya, pink. Okey. Okey, pink. Kita buka. Buka dan tengok. Gambar komputer. Okey, gambar komputer. Seterusnya ada 3 lagi keping sampul. Siapa nak lagi? Okey, warna apa? Warna merah. Baiklah, kita akan cabut sampul warna merah. Dan tengok, isinya ialah okey. Apa ni? Alat pembesar suara. Baiklah. Ada 2 lagi sampul yang terakhir. Okey, nak pilih mana? Orange. Okey, kita tengok dulu. Yang orange ada apa? Ni yang kita selalu tengok budak-budak buat main. Tin dengan tin, lepas tu sambung dengan tali untuk bercakap. Tapi dengan jarak yang dekat sahaja kan. Kalau guna benda ni. Okey. Akhir sekali sampul hijau. Ni dah tak ada pilihan. Kita tengok sampul hijau. Isinya apa? Okey. Sampul hijau. Isinya ialah tada! Gambar radio. Okey. Terima kasih. Baiklah murid-murid. Ustazah tengok semua happy ya. Dapat buka sampul yang berwarna-warni hari ni. Okey. Seterusnya, Ustazah nak tanya murid-murid berdasarkan 6 gambar yang murid-murid dah buka dan tengok dalam sampul tadi. Murid-murid rasa, murid-murid pernah tengok tak gambar antara ke-6 gambar ni dalam kehidupan seharian murid-murid? Ataupun murid-murid adakah bahan-bahan tersebut di rumah ataupun murid-murid pernah tengok di sekolah ataupun di mana-mana? Okey, Ustazah tahu. Okey. Pernah. Okey, seterusnya. Kalau semua pernah nampak, okey, Ustaz nak tanya lagi. Adakah murid-murid semua pernah menggunakan alatan-alatan tersebut dalam kehidupan seharian murid-murid?
Okey. Pernah. Pernah. Kalau pernah, Ustazah nak tahu apakah sebenarnya fungsi alatan-alatan tersebut dalam kehidupan seharian berdasarkan pendapat memori. Okey. Untuk berhubung. Betul. Okey, memori, jawapan yang memori telah bagi itu semuanya betul. Jadi, Ustazah nak tanya, apakah murid-murid rasa tajuk pembelajaran yang akan Ustazah ajar pada hari ini? Tentang komunikasi. Ya, betul. Tentang komunikasi, iaitu hari ini Ustazah akan ajar tentang bahagian akhlak Islamiah, iaitu adab-adab berkomunikasi. Okey, semua masih bersemangat lagi tak untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini? Okey, baguslah. Alhamdulillah, semua Ustazah tengok masih lagi seronok dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pertama sekali, Ustazah akan jelaskan dengan murid-murid tentang maksud komunikasi. Maksud komunikasi ada dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Baiklah, pertama sekali kita akan tengok maksud komunikasi dari segi pertama, maksud komunikasi. Maksud komunikasi dari segi bahasa ialah perhubungan. Manakala dari segi istilah pula, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Maksudnya di sini murid-murid, komunikasi ini merupakan satu bentuk perhubungan siapa? Dua individu. Kerana komunikasi mestilah melibatkan dua orang ataupun lebih. Barulah dia dipanggil sebagai komunikasi. Seterusnya, ataupun komunikasi ini juga boleh berlaku secara langsung. Maksudnya secara face to face, macam Ustazah bercakap dengan anak-anak murid semua. Itu maksudnya komunikasi secara langsung. Ataupun boleh juga komunikasi secara perantaraan. Perantaraan di sini maksudnya komunikasi juga boleh berlaku dengan menggunakan gadget-gadget. Gadget yang mana satu? Macam yang Ustazah tunjuk gambar 6 keping yang murid-murid dah tengok dalam sampul-sampul yang Ustazah dah buka pada awal kelas tadi. Antara itu merupakan antara perkara yang boleh menjadi perantaraan untuk berkomunikasi. Murid-murid faham tak dah maksud komunikasi? Baik dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Okey, kalau ada yang tak faham lagi, boleh angkat tangan dan cuba tanya apa yang anda tak faham tentang maksud komunikasi. Okey? Ustazah, boleh repeat balik tak Ustazah? Okey, tolong repeat tentang maksud komunikasi ya. Okey, boleh. Maksud komunikasi tadi. Komunikasi kalau dari segi bahasa, maksudnya maksud pendek komunikasi ni ialah perhubungan. Manakala kalau dari segi istilahnya pula, komunikasi ni murid-murid, komunikasi ni melibatkan perhubungan antara siapa? Dua individu kan, yang saya sebut tadi, dua individu ataupun lebih. Barulah terjadinya satu komunikasi secara langsung ataupun boleh melalui perantaraan. Perantaraannya boleh menggunakan gadget-gadget macam telefon, macam radio, macam email, surat-surat. Kalau secara langsung tadi yang melibatkan proses komunikasi dua hal lah. Maksudnya seorang individu dengan seorang individu mereka berkomunikasi. Itu merupakan satu proses komunikasi. Okey, Ustazah dah ulang balik. Semua faham tak maksud komunikasi? Kalau dah faham tentang maksud komunikasi, senanglah kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita telah pun tengok tentang maksud komunikasi. Seterusnya, Ustazah akan jelaskan lagi tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam.
Murid-murid kena tahu yang Islam juga turut menggariskan beberapa panduan untuk berkomunikasi supaya komunikasi boleh berlaku secara baik dan berkesan. Jadi, prinsip-prinsip ni murid-murid boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian supaya proses komunikasi murid-murid merupakan proses komunikasi yang sangat baik dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okey, sebelum tu Ustazah akan baca kelima-lima prinsip komunikasi dalam Islam. Baiklah, prinsip komunikasi Islam. Yang pertama, kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Kedua, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ketiga, kata-kata yang baik. Keempat, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Dan yang akhir sekali ialah kata-kata yang mulia. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah akan jelaskan dengan lebih lanjut tentang 5 prinsip komunikasi dalam Islam yang Ustazah dah baca tadi. Okey, baiklah. Yang pertama, kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya di sini, setiap kata-kata yang kita ungkapkan hendaklah merupakan satu perkara yang benar dan mampu memberi kesan kepada jiwa orang yang mendengar. Okey, seterusnya. Yang kedua, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Maksudnya di sini, ketika berkomunikasi, kita disyaratkan untuk menggunakan bahasa yang mudah dan senang untuk difaham supaya boleh mengelakkan daripada berlakunya salah faham ataupun salah tafsir daripada individu lain. Okey, seterusnya. Yang ketiga ialah kata-kata yang baik. Maksudnya di sini, setiap apa yang kita ungkapkan hendaklah merupakan satu perkara yang baik dan tidak mendatangkan keburukan kepada orang yang mendengar. Okey, setakat ni faham tak tiga prinsip yang telah Ustazah terangkan? Faham Ustazah? Okey, kita teruskan. Kalau faham, kita teruskan dengan prinsip yang keempat pula. Prinsip yang keempat merupakan kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Maksudnya di sini, dalam berkomunikasi, kita hendaklah menggunakan kata-kata yang lemah lembut, baik, sopan dan sedap untuk didengar oleh sesiapa sahaja yang mendengar percakapan kita. Okey, akhir sekali ialah kata-kata yang mulia. Maksud kata-kata yang mulia di sini ialah kata-kata yang kita gunakan untuk berkomunikasi sepanjang seharian hendaklah merupakan satu kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengguris perasaan orang yang mendengar. Walaupun kata-kata itu kita cuma ungkapkan melalui penulisan, seelok-eloknya apa yang kita tulis hendaklah merupakan satu penulisan yang terbaik dan tidak mengganggu perasaan orang yang membaca apa-apa yang kita tulis ataupun apa-apa sahaja yang kita ungkapkan. Okey, Ustazah dah jelaskan kelima-lima daripada prinsip komunikasi Islam. Ustazah nak tanya, murid-murid rasa murid-murid boleh tak aplikasikan kelima-lima prinsip ni kalau murid-murid berkomunikasi dengan siapa sahaja, tak kira lah kepada guru-guru ataupun berkomunikasi sesama rakan-rakan sekelas. Adakah murid-murid rasa murid-murid boleh mengaplikasikan kelima-lima daripada prinsip ini? InsyaAllah boleh Ustazah. Saya rasa semua boleh aplikasikan apa yang telah Ustazah ajar pada hari ini. Okey, Ustazah anggap murid-murid faham tentang kelima-lima prinsip yang telah Ustazah jelaskan sebentar tadi. Betul tak? Okey, kalau murid-murid dah faham dan ingat, Ustazah nak salah seorang sebut balik kelima-lima prinsip
tersebut. Kalau boleh, tak payah tengok buku ataupun tak payah tengok nota ustazah di hadapan. Okey, siapa yang volunteer? Okey. Terima kasih, sebut 5 prinsip tersebut. Saya. Pertama, kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Kedua, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ketiga, kata-kata yang baik. Keempat, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Kelima, kata-kata yang mulia. Betul, semua yang awak sebut semuanya betul. Okey, tahniah saya Ustazah ucapkan kerana berjaya mengingati kelima-lima prinsip yang telah Ustazah jelaskan sebentar tadi. Alhamdulillah, kita telah pun tengok tentang maksud komunikasi dan juga prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Seterusnya, Ustazah akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan adab-adab berkomunikasi. Baiklah, adab yang pertama, Ustazah akan baca. Tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak juga mengabaikan tugasan dan perintah daripada kedua ibu bapa. Baiklah murid-murid, maksud adab komunikasi yang pertama ini ialah kita hendaklah memastikan bahawa ketika berkomunikasi, elakkan daripada sikap lalai dan leka daripada tanggungjawab seperti menjaga solat ataupun tanggungjawab kita kepada kedua ibu bapa ataupun tanggungjawab kita sebagai pelajar. Hal ini kerana ketika berkomunikasi kita hendaklah memastikan yang perintah Allah sentiasa dipatuhi seperti solat di awal waktu dan juga jangan sekali-kali melengahkan solat. Seterusnya, perintah daripada kedua ibu bapa juga kita hendaklah sentiasa patuh dan ikut segala apa yang telah ibu bapa kita suruh dan seboleh-bolehnya tolong ibu bapa melakukan kerja-kerja di rumah. Seterusnya, tanggungjawab sebagai pelajar. Ini Ustazah ada terbaca satu keluhan seorang guru tentang pelajarnya. Guru tersebut telah memberi pelbagai jenis tugasan sepanjang pembelajaran di atas talian yang telah berlaku pada baru-baru ini. Tetapi guru tersebut mendapati tiada pelajar yang ambil peduli tentang apa yang guru tersebut telah edar melalui media sosial. Ini jelas menunjukkan ramai pelajar yang bersikap tidak ambil peduli dan juga lalai daripada tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Okey, murid-murid faham tak tentang adab komunikasi yang pertama? Okey, Ustazah harap murid-murid tidak tergolong daripada golongan yang lalai dan juga mengabaikan tanggungjawab terutama sekali kepada Allah, kepada ibu bapa dan juga tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Seterusnya, kita tengok pula adab komunikasi yang kedua. Ustazah nak seorang volunteer untuk membaca adab komunikasi yang kedua. Kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak daripada penggunaan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan kunjungan hari raya. Okey, baiklah. Kita dah dengar kawan kita baca tentang adab komunikasi yang kedua. Okey, Ustazah akan jelaskan maksudnya. Ketika kita hendak berkomunikasi, kita hendaklah memastikan setiap apa yang kita sebut ataupun ungkap ataupun jika kita berkomunikasi di media sosial secara penulisan, kita hendaklah memastikan apa yang kita sebut ataupun tulis merupakan kata-kata yang penuh hikmah dan bermakna kepada sesiapa sahaja yang mendengar ataupun kepada sesiapa sahaja yang membaca tentang penulisan kita. Seterusnya, kita juga hendaklah memastikan setiap apa yang kita sebut dan juga tulis mengandungi nasihat yang baik kepada pendengar dan juga pembaca. Seterusnya pula, kita juga hendaklah memastikan kita tidak
terjebak dengan sebarang perdebatan, terutama sekali yang sering kita tengok di media-media sosial. Sebagai contoh, perdebatan antara kaum India, kaum Cina, kaum Melayu. Pastikan kita elakkan daripada terjebak daripada perdebatan seperti itu. Sebablah setakat ni murid-murid faham kan tentang dua adab komunikasi yang telah Ustazah jelaskan. Faham Ustazah? Okey, kalau faham, kita akan tengok pula tentang adab komunikasi yang ketiga. Seterusnya kita akan tengok pula adab komunikasi yang ketiga. Ustazah nak seorang volunteer untuk baca adab komunikasi yang ketiga. Menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Okey, Ustazah dah baca tentang adab komunikasi yang ketiga. Okey, sini Ustazah akan jelaskan dengan lebih lanjut tentang adab komunikasi yang terakhir, iaitu ketika berkomunikasi kita hendaklah memastikan kesesuaian masa dan juga tempat, seperti elakkan daripada penggunaan gadget semasa dalam masjid. Ketika berada di dalam masjid, seeloknya kita hendaklah memastikan bahawa handphone berada di dalam mode senyap supaya tidak mengganggu para jemaah lain yang datang untuk melakukan ibadah. Seterusnya, elakkan daripada menggunakan gadget ketika menunggang motosikal. Ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan kerana jika kita menggunakan gadget dan asyik melihat gadget semasa menunggang motosikal ataupun menunggang kereta, perkara ini akan menyebabkan fokus kita akan hilang dan juga terganggu dan tidak peka dengan keadaan sekeliling. Ini akan menyebabkan kemalangan berlaku dengan mudah. Baiklah, seterusnya kita hendaklah memastikan kita tidak menggunakan gadget semasa kunjungan ziarah menziarahi, terutama sekali pada musim perayaan. Seelok-eloknya, elakkan daripada penggunaan gadget ketika ziarah menziarahi semasa hari raya. Kerana pada waktu itu seelok-eloknya kita berkomunikasi dengan sahabat handai, saudara-saudara yang datang bertanda. Baiklah, murid-murid dah jelas tak tentang ketiga-tiga adab komunikasi yang telah Ustazah huraikan satu persatu tadi? Okey, Ustazah harap setiap adab-adab tersebut murid-murid boleh pupuk dan juga praktikkan dalam kehidupan seharian supaya murid-murid boleh menjadi pelajar yang mempunyai adab yang baik dan juga cemerlang. Baiklah, sebelum tu Ustazah nak ulang balik ketiga-tiga adab berkomunikasi. Yang pertama tadi ialah tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan juga perintah daripada kedua ibu bapa. Seterusnya, menggunakan bahasa yang sesuai dan juga sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat dan menjauhi sebarang perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Seterusnya, yang ketiga ialah kesesuaian masa dan tempat, seperti elakkan daripada menggunakan gadget dekat dalam masjid ataupun semasa menunggang motosikal ataupun semasa menziarah pada hari raya. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan adakan satu semua saran kepada murid-murid tentang apakah pendapat murid-murid mengenai cara-cara penggunaan gadget secara berhemah. Okey, sesiapa yang ada idea boleh angkat tangan dan bagi jawapan kepada Ustazah. Ustazah nak sekurang-kurangnya 3 jawapan daripada murid-murid semua. Baiklah, siapa ada idea? Okey. Humaira. Tidak menyalahgunakan gadget seperti menyebabkan fitnah dan viral. Okey, terbaik. Jawapan daripada Humaira. Seterusnya yang kedua, siapa lagi ada idea? Okey. Fikri, boleh bangun? Menggunakan gadget dengan perkara yang berfaedah saja. Okey, tahniah. Jawapan yang diberikan. Seterusnya yang ketiga, siapa lagi ada idea yang nak disumbangkan? Okey, boleh bangun? Tidak terlalu taksub
dengan media sosial dan permainan online. Okey, tahniah. Semua jawapan yang murid-murid bagi semuanya betul. Jadi, Ustazah harap murid-murid ingat tentang pembelajaran kita pada hari ini, terutama sekali tentang prinsip, tentang adab-adab ataupun tentang cara-cara penggunaan gadget secara berhemah. Alhamdulillah, kita telah pun tengok tentang maksud komunikasi, prinsip komunikasi dalam Islam dan juga adab-adab berkomunikasi. Seterusnya, Ustazah akan adakan satu permainan untuk menguji kefahaman murid-murid tentang pelajaran kita pada hari ini. Okey, permainannya diberi nama Mix and Match. Okey, dalam permainan ni, Ustazah nak murid-murid padankan sikap berikut kepada adab berkomunikasi yang bersesuaian. Okey, di sini Ustazah telah senaraikan 5 adab berkomunikasi dan di sebelahnya pula terdapat 5 sikap. Okey, Ustazah nak murid-murid secara volunteer untuk menjawab, padankan adab komunikasi dengan sikap yang bersesuaian. Okey, siapa nak volunteer untuk menjawab soalan di depan? Okey, boleh. Aisyah, okey. Dipersilakan ke hadapan. Baiklah, semua jawapan telah pun digariskan. Okey, seterusnya kita akan semak satu persatu betul tak apa yang telah kamu semua mix and match. Okey, adab yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab. Okey, sikapnya ialah bersembang dengan rakan tanpa mengabaikan solat. Okey, seterusnya yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Okey, sikapnya ialah menghindari perdebatan ataupun gurauan yang berlebihan. Okey, yang ketiga pula, kesesuaian masa dan tempat. Okey, sikapnya ialah tidak menggunakan gadget semasa menunggang motosikal ataupun memandu. Ni yang telah Ustazah sebut tadi kan. Okey, yang keempat pula, memastikan kesahihan maklumat. Sikapnya menjauhi perkataan dusta dan bohong. Okey, ketika berkomunikasi, kita hendaklah memastikan supaya maklumat yang kita sampaikan adalah sahih dan elakkan daripada perkara yang dusta dan tidak benar. Okey. Yang akhir sekali ialah tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Sikap bagi adab ini ialah memanggil seseorang dengan panggilan yang disukainya. Okey, tahniah semua kerana berjaya menjawab soalan mix and match dengan betul dan tepat sekali. Okey, baiklah. Kita telah pun mengadakan game. Dan selain itu, Ustazah telah sediakan satu set soalan untuk murid-murid jawab dan hantar kepada Ustazah
diminta untuk edarkan seorang pastikan dapat sehelai kertas soalan ini. Bersama contoh. Okey, semua faham tak tentang soalan yang saya bagi ni? Kalau ada sesiapa lagi yang tak faham, boleh angkat tangan dan tanya. Okey, Ustazah anggap semua faham dan kita telah pun sampai ke penghujung kelas. Baiklah, sebelum Ustazah menamatkan kelas kita pada hari ini, Ustazah nak murid-murid semua recall balik tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Baiklah, yang pertama tadi ialah definisi ataupun maksud komunikasi. Okey, murid-murid ingat lagi tak? Maksud komunikasi dari segi bahasa ialah penghubungan. Manakala dari segi istilah pula ialah satu penghubungan antara dua orang individu secara langsung ataupun secara perantaraan melalui email, surat, telefon ataupun televisyen. Baiklah, seterusnya yang kedua tadi kita telah pun mempelajari tentang 5 prinsip komunikasi. Kita ulang balik. Tadi yang pertama ialah kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Yang kedua, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, kata-kata yang baik. Dan yang keempat, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Dan yang kelima ialah kata-kata yang mulia. Seterusnya pula, kita telah pun tengok tentang 3 adab berkomunikasi, kan murid-murid? Okey, adab yang pertama tadi ialah tidak melalaikan daripada melakukan perintah Allah seperti menjaga solat dan juga tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa. Seterusnya, adab komunikasi yang kedua pula ialah menggunakan bahasa yang sesuai dan juga sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat dan juga menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Okey, yang ketiga pula ialah kesesuaian masa dan tempat seperti mengelakkan daripada menggunakan gadget semasa berada di dalam masjid, semasa menggunakan motosikal ataupun memandu kenderaan dan juga semasa ziarah-menziarah pada hari raya. Okey, Ustazah harap murid-murid boleh aplikasikan dan ingat apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermula dengan definisi, prinsip dan juga adab-adab tersebut dalam kehidupan seharian murid-murid. Baiklah, nasihat Ustazah kepada murid-murid supaya murid-murid sentiasa menjaga pertuturan baik dari segi pertuturan secara langsung ataupun secara tidak langsung supaya murid-murid boleh menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dan baik. Ustazah nak ucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat murid-murid pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas kita yang akan datang. Sekian itu sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.